Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Zamri. Saya merupakan wakil dari kumpulan 11 ingin membentangkan tentang pengalaman membeli secara atas talian oleh wanita yang berusia 20 tahun hingga 25 tahun semasa pandemik COVID-19 bermula dari Januari 2001 hingga Mac 2001 di Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Berikut merupakan latar belakang kajian kami. Menurut Naomi Al, pada tahun 2020, wabak COVID-19 di Malaysia bermula dengan gelombang kecil bersamaan dengan 22 kes pada Januari 2020. Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan telah menyebabkan gangguan dari segi sosioekonomi yang besar sehingga mampu untuk menggugatkan kestabilan ekonomi negara. Menyebabkan penyebaran wabak COVID-19 membawa kepada peningkatan yang ketara dalam urusan pembelian barangan dalam talian. Hal ini juga memberikan peluang yang lebih besar kepada industri e-dagang di Malaysia untuk terus berkembang. Setiap kajian mempunyai objektif tertentu. Antara objektif kami ialah untuk mencari sejauh manakah manfaat pembelian secara atas talian dalam kalangan wanita berusia 20 tahun hingga 25 tahun di Taman Desa Ilmu. Seterusnya, untuk mengenal pasti kekerapan aktiviti pembelian atas talian dalam kalangan wanita berusia 20 tahun hingga 25 tahun di Taman Desa Ilmu. Yang terakhir ialah untuk mengkaji cabaran-cabaran yang dihadapi oleh wanita yang berusia 20 tahun hingga 25 tahun semasa melakukan pembelian secara atas talian di Taman Desa Ilmu. Seterusnya adalah kajian terdahulu dari segi manfaat pembelian atas talian. Menurut kajian yang dilakukan oleh Shaheen Cheng dan Lee pada tahun 2012, manfaat yang dapat pengguna terima dengan melakukan pembelian secara atas talian adalah penggunaan masa yang lebih efisien dan keselesaan. Bagi kekerapan melakukan pembelian atas talian, menurut Meher dan Burhan 2020, di mana tinjauan keseluruhan pembeli di kebanyakan negara menyatakan lebih daripada 95% responden berbelanja seminggu sekali di portal dalam talian dan ianya bergantung kepada keperluan mereka. Bagi cabaran melakukan pembelian atas talian, menurut Rigers 2002, pengguna tidak dapat melihat dan memeriksa kualiti produk seperti yang akan berlaku di kedai fizikal. Bagi temuan data bagi demografi responden untuk umur, majoriti responden adalah dari kalangan wanita yang berumur 22 tahun iaitu sebanyak 54% dan yang paling rendah ialah berumur 24 tahun. Majoriti bangsa Melayu ialah responden kami iaitu sebanyak 41 orang dan selebihnya ialah bangsa India, Cina, Bidayuh dan sebagainya. Yang dilihat, pelajar merupakan responden yang paling kerap melakukan pembelian atas talian iaitu sebanyak 38 orang dan golongan bekerja sendiri adalah hanya seorang sahaja. Golongan ijazah adalah yang paling aktif melakukan pembelian atas talian iaitu seramai 27 orang dari 50 responden dan diikuti oleh STPM dan setara sebanyak 18 orang. Majoriti responden yang aktif melakukan pembelian atas talian adalah golongan bujang iaitu seramai 46 orang daripada 50 orang responden. Seterusnya, 48 daripada 50 responden menggunakan peranti smartphone untuk melakukan pembelian atas talian. Seperti yang dilihat, Shopee menjadi pilihan utama bagi responden sebagai platform perniagaan atas talian. Seramai 40 daripada 50 orang responden juga memilih perkhidmatan JNT untuk melakukan penghantaran barangan yang telah dibeli secara atas talian dan selebihnya melebihi Pos Laju dan Shopee Express. Bagi manfaat pembelian atas talian, kesemua responden bersetuju kerana ianya menjimatkan masa dan memudahkan responden. Selain itu, kesemua responden juga bersetuju bahawa pembelian atas talian adalah mudah. 47 daripada 50 responden berpendapat bahawa harga pembelian atas talian adalah lebih murah berbanding di kedai. Seramai 44 orang daripada 50 responden memilih untuk melakukan pembelian secara atas talian. Antara manfaat seterusnya, majoriti responden dapat melakukan transaksi dengan cepat. Selain itu, kesemua responden bersetuju bahawa masa dapat digunakan dengan efisien dan dapat menjimatkan kos minyak kenderaan. Di samping itu, kesemua responden bersetuju bahawa membeli atas talian
tidak perlu beratur di kaunter pembayaran dan dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Sebanyak 70% responden melakukan pembelian atas talian dalam sebulan sekali sahaja. Ramai 43 responden melakukan pembelian atas talian pada waktu malam. Di samping itu, majoriti responden melakukan pembelian atas talian pada bila-bila masa sahaja kerana ianya atas talian. 70% responden memilih waktu yang lebih santai untuk memilih atau melakukan pembelian secara atas talian. Seperti yang dilihat, 26% responden membeli barang kecantikan, 22% membeli aksesori dan 42% responden memilih pakaian. Seterusnya, 78% responden percaya kemungkinan ditipu merupakan antara cabaran membeli atas talian. Seterusnya ialah barang tidak sama seperti yang dibayangkan. Ratusan responden mendapat barang yang tidak sama seperti yang dilihat di dalam gambar secara dalam talian mencatatkan sebanyak 86% responden telah bersetuju bahawa barangan yang dibeli secara atas talian mungkin tidak sama dengan seperti 100% dengan barang yang dibeli. Manakala seramai 7 orang responden bersama 14% telah tidak bersetuju bahawa barang yang mereka beli dalam talian sama ada dalam talian ataupun realiti. Seramai 68 responden menyatakan bahawa penghantaran yang lambat merupakan antara cabaran pembelian atas talian. Selain itu, 76% bersetuju bahawa kerosakan barangan adalah berpunca daripada pihak kurier sendiri. Seramai 62% responden bersetuju bahawa barang yang salah adalah atas kecuaian peniaga. Namun begitu, responden percaya bahawa mereka akan mendapat barangan yang telah mereka bayar. 86% responden juga bersetuju bahawa barangan akan kehabisan stok dan sebanyak 82% responden bersetuju terpaksa menunggu selama berhari-hari. Seramai 92% responden menyatakan bahawa membeli atas talian tidak sesuai untuk kegunaan segera dan 76% responden bersetuju bahawa caj penghantaran yang mahal akan dikenakan. Seramai 72% responden menyatakan bahawa berkemungkinan berlaku penyalahgunaan maklumat peribadi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian yang diperolehi, dapat pengkaji simpulkan bahawa aktiviti pembelian secara atas talian telah menjadi satu alternatif kepada rakyat untuk membeli belah tanpa batasan. Hal ini sejurus dengan kekangan tidak boleh keluar rumah di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikenakan di seluruh Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.